tersebut di dalam Tuhfah. Tuhfah itu nama kitab ya. Bagi Syekh Ibnu Hajar dia mengarang kitab namanya Tuhfah. Dan di dalam Nihayah bagi Ramli ni Syekh Ramli, ada kitab dia namanya Nihayah. Apabila zahir tanda derhakanya, seperti kasar jawabnya, kemudian daripada lambatnya, maknanya bukan lambat tu, lembutnya, kasar jawabnya, kemudian daripada lembutnya. Biasanya lembut je, tapi hari tu kasar benar jawabnya. Tanya dia suami, dah masak ke belum? Tengoklah sendiri. Contoh je lah Mulai lembut, tapi dia marahkan suaminya, kasar jawabnya. Dan masa mukanya, selalunya senyum je dengan suami. Kali tu masam aja mukanya, macam cukai mukanya. Ada ke orang betul? Ada ke pernah buat orang betul? Dah diam ni, tak ada jawab. Baik, masa mukanya, kemudian daripada bersihnya, mula-mula cokoni aja mukanya, tapi masa itu udah masam aja mukanya dengan suami dia. Dan berpaling, kemudian daripada berhadapan, dia cakap pun tak nak tengok suami dia, tak nak tengok muka suami dia, berpaling aja. Artinya adalah benda yang dirajuk macam tu ya. Maka mengajarlah ia akan isterinya. Dia kena ajar isteri itu. Macam mana? Hal keadaannya sunat. Artinya hendaklah menakut dia akan seksa dunia ini dengan palu. Apa palu? Pukul. Isteri tu boleh dipukul tau. Udah ada yang nyongah betul. Tidak salah dari segi syarak kalau memukul isteri tu. Tapi dengan apa? Dengan rotan ya. Dengan rotan tang punggung tu boleh lah ya. Jangan tang muka. Jangan nampak tang muka. Minta maaf dia ya. Jangan nampak tang muka. Mula tampol betul cium. Ya Allah, bingung betul. Ya. Hantarlah, saya dah tua betul ni saya dah. Ya, dengan palu dia. Dan lagi digugurlah. Artinya tak payah dia mengeluarkan nafkah, digugurlah nafkah. Hari itu tak wajib dia bagi nafkah kepada isterinya. Bukan ada salah besar, masa macam tak wajib nafkah. Dan giliran, kalau dia tu ada dapat giliran, gugur gilirannya. Dan hendaklah menakuti pula akan dia akan siksa akhirat. Ingatkan dia tentang siksa akhirat tu. Bahawa dia akan diazab oleh Allah di akhirat nanti dengan api neraka, seperti firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhun, segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu, maka ajar oleh kamu akan mereka itu. Ajar dia supaya hilang takutnya, supaya hilang derhakanya kepada kita, kepada suami itu ya. Dia ajar dia. Tapi syaratnya suami itu pula mestilah soleh. Suami itu soleh, tak ada apa salahnya, masam aja. Dia nyuruh beli baju biru, dia beli dia suami itu baju hijau, udah marah benar dia. Itu masam mukanya. Bukanlah salah besar. Kalau salah besar itu mana sabarlah, tengok apa salahnya. Ini saja saja. Any objection? Ada bangkangan? Tak ada ya. Kalau suami itu soleh, tak ada sebab nak masak muka, tak ada sebab nak moncong aja, tak ada sebab nak berpaling ya. Tak ada sebab nak nengkin. Kalau suami itu soleh. Jadi suami kalau tidak isteri yang solehah, hendaklah dia itu menjadi suami yang soleh. Macam Nabi Muhammad. Ditegur di Aisyah, lembut aja jawabnya.
Ditegur dia Aisyah. Ngapa kamu ni beria benar semayang sampai terjatuh-jatuh ni, sampai terduduk ni? Nabi pernah semayang berdiri lama benar sampai terjelepuk terduduk tau. Pasal lama benar berdiri. Dia sedar dia Aisyah. Dia pun tegur lah, ngapa beria benar ni? Bukankah kamu tu dijamin Allah syurga? Kamu tu kekasih Allah, dah dijamin syurga, dijamin tak masuk neraka. Yang beria benar ni ngapa? Kata dia Aisyah, nanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni berbudak, dia bukan kira ya. Dia cakap aja. Masa itu umurnya belasan tahun lagi. Wafatnya Nabi, Aisyah tu umurnya baru 19 tahun. Muda ke tua? Muda. Nabi berapa umurnya wafat? 63 tahun. Jadi dia budak, dia bukan budak-budak tahulah. Bukan reti nak nyimpan perasaan. Apa ni nampak dia cakapnya lah. Lembut je Nabi jawab balik ya. Afala an akuna abdan syakura. Tak boleh ke aku menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi ya. Lembut je jawabnya. Nabi dah apa? Dia dah tahu. Tambah dia Nabi. Bukan dia cakap ikut suka hati dia aja. Dia cakap itu semua wahyu dari Allah Ta'ala. Begitu Nabi. Jadi sebagai contoh lah Nabi tu, kalau dia lembut dengan isterinya, takkanlah kita nak kasar pula dengan isteri kita ya. Jadi begitu ya. Segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu, maka ajar oleh kamu akan mereka itu. Ajar dia. Dan sayugianya bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang sahih keduanya. Kalau ada hadis, bacakan hadis sahih tu, supaya isteri tu taat kepada suaminya. Kalau ada ayat Quran, bacakan ayat Quran tu, nyuruh taat kepada suami tu. Iaitu apabila bermalam oleh perempuan, hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya. Faham ke ni? Faham ke ni? Dia tidur suaminya dengan suaminya. Suami itu sudah tengah malam tengok isteri itu dah tak ada. Sudah tidur depan dalam di atas kerusi panjang. Depan apa? Depan kotak bengong tu. Ngadap aja. Suami itu tengok dah tak ada. Mana isteri aku ni ya? Jadi apa tu? Hukumnya apa tu? Derhaka lah tu. Apabila bermalam oleh perempuan, hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, nescaya melanat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Dilanat. Celaka kamu, kata malaikat. Sampai bila? Sampai waktu subuh. Lepas tu kalau nak meninggalkan tempat tidur, apa buat? Bagi tahu, minta izin. Saya nak tidur depan je bang. Abang-abang lah, ling lah. Saya nak tidur depan je, ling. Salah ya? Salah kan sebut nama suami ling? Jangan tambah kub. Kub tak boleh. Ling aja bagus tu kan? Adapun itu sebab ngajar ni, ndak ustaz tau. Ustazah tak boleh ngajar begini. Kalau ustazah ngajar macam ni mana? Ya betul lah tu, tapi ada tapinya. Tapi mana ke hati lemah je. Ini hukum ni ustaz yang buatnya ataupun Allah yang mendatangkannya? Allah, ini hukum dari Allah ya. Kalau nak marah Allah, tak patut Allah tu. Menyebelahi orang lelaki je. Sebenarnya orang lelaki tu lagi berat tanggungjawabnya. Cuma dia tak cerita tanggungjawab suami. Kitab ini menceritakan apa? Tanggungjawab isteri. Dia tak ceritakan tanggungjawab suami. Padahal tanggungjawab suami lagi. Dia bertanggungjawab di atas fardu ain isterinya. Kalau isteri yang tu jahil, dia bertanggungjawab. Kalau isterinya fasik, dia juga akan menjawab nanti di hadapan Allah Ta'ala.
Kalau isterinya tu zalim juga akan dia ditanya oleh Allah Ta'ala nanti. Lagi berat tanggungnya. Adapun jikalau tahqiq lah. Apa tahqiq? Sebenar-benarlah. Itu tahqiq ya. Tak dapat disangkal lagi tahqiqnya. Jikalau tahqiq lah derhakanya, seperti menegah ia daripada mengambil kesukaan. Suami tu nak bersuka-suka dengan dia, dia nepi saja kerjanya. Tahu ke nepi? Tidur pun minta maaf lah ya. Dia tidur pun bagi ponggung aja pada suaminya, membelakangkan suaminya. Patut tidur apa? Tidur apa? Menghadap suami. Ini dah membelakangkan suami itu. Jadi mengambil kesukaan. Dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur syar'i, tak ada sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak, dan tiada berulang-ulang derhakanya, maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah dari tempat ketidurannya, padahal keadaannya sunat, jangan dipalu. Ini kalau nak buat yang sunat, tinggalkan dia dari tempat tidur, pulaukan dia. Jangan dilayan dia. Tusah bermesra dengan dia lah. Pergi tidur tempat lain. Kalau ada isteri yang lain macam? Kalau ada isterinya yang lain macam? Pergi ke tempat isteri yang lagi satu tu, tinggalkan dia. Tak usah balik-balik. Lepas tu hantar mesej. Tahu? Pergi tidur rumah isteri yang lagi satu. Lepas tu, tak ada balik-balik. Kalau agak-agak dia tak mau berubah juga, hantar mesej dengan dia. Saya minggu depan nak kahwin lagi. Macam? Apa macam isteri boleh dengar mesej habis tu? Dia lekas-lekas lah, membetulkan dirinya. Jangan dipalu. Tetapi kata Imam Nawawi, dipalu ya. Kata Imam Nawawi pula, Imam Nawawi ni pakar hadis ya. Dipalu ya, pukul dia. Artinya harus bagi suaminya berbuat yang demikian itu dengan syarat mengetahuinya akan memberi faedah oleh palu itu. Kalau dia tahu dengan memukul isteri tu ada faedah, mau berubah dia ke arah kebaikan, maka sunat dipalu. Sunat tu dapat pahala tau. Mukul dapat pahala. Apa? Ada orang tengok nyolang mata tengok saya kan. Sakit, bagi sakit. Mana ada pukul tak sakit? Bagi sakit, tapi biar tempat-tempat yang selamat. Tahu tempat yang selamat? Tidak mencederakan dia. Bagi dia sakit. Tapi yang tidak mencederakan dia, jangan patah, jangan luka, jangan terseliuk. Biar dia rasa. Itulah pukul, kita pukul anak juga, biar sakit. Tapi jangan sampai cedera, jangan sampai bengkak, jangan sampai patah, jangan sampai berdarah. Itu bukan memukul, itu mendera, itu menyiksa. Itu kata Imam Nawawi ya. Dan tiada harus dipalu atas mukanya. Nampak tu? Jangan ditampur tang mukanya. Berdamur pipi tu kena tampur. Nampak bekas menampur tu. Jangan. Atau berdarah. Atau pecah-pecah. Jangan sampai berdarah bibir tu. Atau pecah-pecah. Tak boleh. Adapun mengetahui bahawa sesungguhnya palu itu tiada memberi faedah. Kalau dia tahu dia dipukul tak ada apa faedahnya. Dia orang itu juga. Jenis isteri yang keras hati tu. Lantaklah pukul macam mana. Dia orang itu juga. Maka jadi haram pula itu. Kerana bahawa sesungguhnya menyeksa akan orang dengan tiada faedah. Dan tiada harus pula palu akan perempuan yang merdeka itu sampai 40. Sampai 40 kali palu lah. Atau lainnya, iaitu 20 pun tak usah, 40 pun tak usah. Inilah seksa yang berbuat atas perempuan yang derhaka akan suaminya di dalam dunia. Itu seksa dalam dunia. Dipukul dia, tapi jangan di muka. Cari tempat-tempat yang dia tidak cedera ya. Punggung ke, paha ke, tapak tangan ke,
Begitu juga guru dengan murid, dia boleh pukul murid itu. Ya. Tapi nak tempat yang apalah yang selamat, ya. Itu seksa dunia. Ini tak ada orang buat apa itu pun. Ada kan? Siapa ada pernah kena tampar suami angkat tangan? Tak ada. Mana ada? Ya. Tapi di akhirat besok, ini dia. Ini seksa akhirat. Adapun seksanya pada hari akhirat, jikalau derhakanya perempuan itu sebab minta tolak kerana tiada suatu kesakitan yang tiada diharuskan oleh syarak, nescaya haramlah atas perempuan itu mencium bau syurga. Ya, kalau dia minta tolak, ceraikan ayah tak nak lagi, ceraikan ayah. Ya, talak tu siapa punya hak? Suami ke isteri? Suami punya hak, jangan isteri pula minta tolak. Kalau dia minta juga dengan tidak ada unsur syar'i lah. Sedangkan kalau ada salah, ada tak jalannya supaya dia cerai, boleh tak? Boleh minta melalui qadi, minta fasakh melalui qadi, boleh, ya? Jadi tak ada apa saja, asal bergaduh ceraikan ayah, asal bergaduh ceraikan ayah, asal bergaduh ceraikan ayah. Esok tak dapat mencium bau syurga. Artinya jauh ke dekat dengan syurga? Jauh berbenar, kerana syurga tu boleh tercium dari jarak berapa? Berapa jauh? Dari jarak berapa jauh? Dari jarak berapa jauh? Dari jarak 500 tahun perjalanan. Dari mana ke mana syurga tu? Dari mana ke mana boleh tercium bau syurga? 500 tahun perjalanan. Agak ni entahlah dari sini ke Amerika ke, jauh. Rasanya lebih daripada itu. Langsung tak boleh mencium bau syurga. Tak usah kan nak masuk mencium bau pun tak dapat. Seksa ke tak tu? Seksa ke tak dapat mencium bau syurga tu? Kerana kalau tak dapat mencium bau syurga, kalau dia jauh dengan syurga, bermakna dekatlah dengan neraka. Tapi hendak angkat tangan. Ini seksa di akhirat. Walau dalam dunia ni macam mana seksa pun, kita tak nak seksa di akhirat berbanding dengan seksa di dunia. Itu yang pertama. Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakiti suaminya dengan perkataannya, abang ni tak guna, jantan tak guna, contoh ajalah, sampai monyok je suami itu dengarnya, digunting lidahnya di dalam api neraka. Lidah tu digunting. Gunting apa? Gunting apa? Gunting tembaga. Cengok menyembur darahnya keluar. Gunting tu gunting neraka pula tu. Atau dituang air panas di dalam lehernya. Dalam leher tu dituangkan air panas. Siapa lalu nahonya angkat tangan? I want to see this person. Siapa lalu nahonya? Itu kalau dia menyakiti suaminya dengan perkataannya. Jantan tak guna, nama aja jantan, tapi apa pun tak lalu, katanya. Beli kain selai pun tak lalu, katanya. Makan orang pun pasal minta sana sini. Dia kira dia aja. Kahwin tak? Lagi apa? Nafkah tak nak tanggung, katanya. Esok dituang. Dituang air panas di mana? Di kerongkongnya. Di lehernya, kata dalam kitab ni di lehernya. Cakap kita ni ikut apa? Di kerongkongnya diminum punya air panas tu. Siapa lalu? Ya. Kalau sekiranya suami itu dia buat tak reti je, tak nak bagi nafkah, dia nak duduk, habis dia tak macam mana tak ada. Dia nak duduk aja. Duduk aja senang-senang. Senang-senang. Suaminya kerja. Atau boleh ke isteri itu nengkit suaminya? Ada jalannya, mengadulah di pihak-pihak yang tertentu. Boleh mengadu kepada qadhi, boleh mengadu kepada mak bapak dia, boleh mengadu kepada orang tengah, orang yang ketiga, ada.
cari jalan keluar dengan yang baik sebaik-baik mungkin. Ya. Boleh cari jalan keluar. Jangan kita bertindak sendirian. Ya. Itu apanya? Karena sekarang ni kita ada undang-undang. Ada undang-undang tak? Ada. Tapi perempuan tu kadang-kadang Ya. perempuan tu kadang-kadang dia malas nak bawa. Yang itu dah jadi masalah tu. Yalah. Memanglah lambat. Tapi adalah usaha yang cara terbaik, ya. Mula-mula dia boleh buat kaunseling, boleh kaunselingkan suami tu, boleh nasihatkan, qadi boleh nasihatkan, tok imam boleh nasihatkan. Tercari orang yang ketiga, kepada bapak dia boleh, jangan terus-terus nengkin aja. Jangan terus-terus megang penyapu aja. Ini nak aja. Tak boleh, ya. Itu sebab sebelum terima pinangan, tengok mana rupa jenis orangnya dulu. Boleh baik Ustaz. Kalau dah dia mula baik, tu baiklah insya-Allah, Ini kadang-kadang dia tak ada cek. Terus terima aja. Bila dah kahwin baru tahu, Allah rupanya dia ni penagih dadah kan. Yang selalu rupa itu tu adalah masalah hidup tu. Dadah ke, berjudi ke, minum arak ke, itu yang jadi rupa itu tu, ya. Kalau dia tak ada apa-apa, biasanya tak ada jadi rupa itu. Kita dah lama hidup, ya. Orang ni manusia ni macam tu. Sudah 73 tahun umur. Kahwin dah 50 tahun dah, tahu. I have been married for almost 50 years, you know. Ya. Jadi kita nak cari perempuan pun ada panduannya. Nak cari lelaki, menerima lelaki pun ada panduannya. Ini yang jadi masalah tu, terus anu aja, terus masuk dalam bidang itu aja. Sudah macam masalah. Baik. Dan jikalau derhakanya itu sebab menyakitinya dengan perkataannya, nescaya digunting lidahnya di dalam api neraka, serta dituang air panas seperti dalam lehernya. Dan jikalau derhakanya sebab keluar dari rumah, maka dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya meremang, gulungnya rambut itu, ya. Ataupun apa? Ngelembung aja rambutnya. Nengok dia orang. Masuk langsung abah pula tu. Ada orang apa itu? Ya. Masuk langsung abah, rambutnya ngelembung aja. Semua orang tengok. Udah dia membayang, sanu lah tu, sanu tu. Jangan, jangan bayang siapa-siapa. Ya. Apa jadi? Dipandang oleh lelaki yang lain akan rambutnya, nescaya digunting rambut kepalanya di dalam api neraka. Rambutnya itu digunting dalam api neraka. Ya, suaminya kalau suaminya redha, suaminya jadi suami yang apa? Yang dayus. Orang dayus tak dapat masuk ke dalam syurga. Di pintu syurga tu ada tulis anti haram alat dayus. Kamu ni wahai syurga diharamkan untuk orang-orang yang dayus. Itu kalau suami membenarkan isterinya keluar tidak bertudung. Sebab itu nak keluar tu pakailah tudung. Jangan nyemur kain ketang dada. Ada ke lagi nak kopi tu? Jangan lagi lah dah, ya. Udah ngaji macam ni jangan lagi lah. Sekurang-kurangnya murid-murid saya tak ada lah kopi tu lagi dah. Ya ke dah? Ya, alhamdulillah. Udah jadi murid Ustaz Ibrahim kalau kopi tu juga entahlah, ya. Jadi baik semuanya. Ya. Okey. Kemudian demikianlah berbagai-bagai siksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Ikut derhaka dia lah macam mana derhakanya. Ini siksa. Derhaka mana? Ini siksa dan sebagainya. Seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu
Di antara gelaran Sayyidina Ali ni ialah karamallahu wajhah. Di sini tulisnya radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Tapi ada gelaran lain iaitu karamallahu wajhah. Mudah-mudahan dimuliakan Allah akan wajahnya. Kenapa kita nak Ali ni dimuliakan wajahnya? Kerana Ali ni dia ada special. Allah palingkan wajahnya daripada buat maksiat. Dia tak malah nengok maksiat. Itu Sayyidina Ali. Bila ada maksiat depan, Allah palingkan wajahnya. Dia ke lain perginya. Tak ada dia lalui tempat yang ada maksiat. Itu sebab Ali itu dipanggil karamallahu wajhah. Dimuliakan Allah akan wajahnya. Apa kata Ali? Adalah pada suatu hari masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sertaku isteriku. Isterinya nama? Siti Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah redhakan dengan dia. Maka tatkala mengetuk pintu, menepuk pintu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang di pintu itu? Maka sahut Siti Fatimah, kami dengan suami kami Ali. Ayah dengan suami ayah. Nama suami siapa? Sayyidina Ali. Hamba datang menghadap akan dikau ya Rasulullah. Tengok Fatimah dengan ayahnya. Manggil ayahnya apa? Rasulullah. Tak ada pula apa. Tahu ke apa? Tak ada pula daddy. Tak ada pula ayah. Tak ada pula abah. Kerana apa? Rasulullah ni apa? Gelaran rasmi dari Allah Ta'ala. Allah menggelarkan nabinya Rasulullah. Jadi semua suaminya, isterinya pun semua gelar Rasulullah. Aisyah tu melaung Rasulullah, tak ada pula abang, ling, tak ada ya. Rasulullah itu gelaran rasmi bagi Nabi. Kami datang ya Rasulullah, kata Fatimah ya. Maka tatkala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi hal keadaannya menangis. Sebagai tangis yang sangat, nangis benar-benar, mendengu-dengu, meraung-raung, mengobak-ngobak. Tahu ngobak-ngobak? Menangis yang amat sangat. Maka kataku baginya, penebusmu aku. Penebus kamu tu aku, kata di Fatimah. Engkaulah bapakku dan ibuku. Ya Rasulullah, apakah yang menangis? Kan akan dia, kamu nangis ni ngapa? Kata, kalau cakap kita ni lah ya. Ngapa menangis ni ya Rasulullah? Maka sabdanya bahawa sesungguhnya telah aku lihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan. Mi'raj siapa? Mi'raj siapa? Mi'raj tu apa? Naik ke langit. Malam dia naik ke langit tu Mi'raj namanya. Malam dia berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis tu namanya apa? Isra. Isra tu artinya perjalanan malam. Mi'raj tu artinya naik ke langit. Telah aku lihat, sesungguhnya aku lihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam siksa yang amat sangat. Aku tengok yang banyak masuk neraka tu perempuan, kata Nabi. Disiksa yang amat sangat, katanya. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat siksa mereka itu. Itu bukan S3 SA tu ya. Siksa mereka itu. I itu tak ada. SEKSA. Potong. Nombor 3 tu. Ada nombor 3 tak tu? Tulis. Siksa. Mereka itu. Kemudian disahut oleh Sayyidina Ali pula. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, betapa engkau lihat mereka itu? Apa yang kamu nampak mereka itu? Ada berapa? Nanti jap. Ada 17 seksa. 17 seksanya ya. Tengok. Kita ambil satu apa? Berkata Rasulullah, telah aku lihat seorang perempuan
yang tergantung dengan lidahnya. Yang pertama ya. Yang apa dia? Maka telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung lidahnya, dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya, masuk dalam kongkong api neraka. Dia digantung, lidah tu digantung. Atau lidah tu dengan dia sekali, dia bukan lidah dia gantung ya. Dengan dia masukkan api neraka dalam kongkongnya. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya. Rambut digantung tak sakit ya? Sakit ke tak? Dia gantung dengan dia lah, bukan rambut aja digantung. Rambut tu panjang gantung tak adalah sakit. Ini dengan dia tu dia gantung. Ya. Dengan rambutnya. Dan mendidih otak kepalanya. Rambut digantung, otak di kepala yang mendidih. Pasal apa mendidih? Pasal dipakaikan kakinya dengan kasut neraka. Ya. Itu sebab aku menangis tengoknya. Menggelegak otak dia. Apa nak kata? Otaknya menggelegak. Ya. Kasut pakai di kaki, otak di kepala menggelegak. Maknanya panas ke sejuk kasut tu? Panas lah tu. Kemudian tu yang kedua, yang pertama tadi. Yang kedua, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya, padahal terikat lagi terlipat. Kaki itu gantung, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, digantung kaki itu. Terlipat lah tu. Ya. Terikat lagi terlipat, telah mengeluarkan segala malaikat yang menyeksa itu dengan dua tangannya dari pihak belakang. Tangan itu ke belakang begini. Kakinya ke atas, balik ke bawah, tangannya ke belakang. Ya. Dan minyak tanah dilumurkan pada badannya. Ini cerita ni dalam apa? Dalam apa? Dalam neraka. Diikat kaki tu digantung, dilipat, kepalanya ke bawah, tangan tu diikat ke belakang, dicorah dengan minyak tanah pada badannya, dilumurkan dengan minyak. Ya. Atau kalau dekat dengan api, apa jadi api tu? Nyambur badan tu. Ya. Dan dituangkan air panas ke dalam lehernya. Udahlah dibakar dengan api. Kemudian air panas tu dituang dalam lehernya. Tahu ke leher? Ya, dalam lehernya. Agaknya jerit ke tak? Oh ya Allah, pekik. Aduh, ayah tak lalu nanggungnya, katanya. Ya. Apa sebab? Nanti akan kita baca insya-Allah ya. Itu dia. Ini baru kita cerita pemandangan dulu. Baru pemandangan baru ya. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dua susunya. Ya. Digantung dengan dua susunya tu. Dan buah zakum itu dituangkan masuk ke dalam lehernya. Buah zakum tu dari pokok apa? Buah zakum dari pokok apa? Pokok zakum lah. Ya Allah. Buah durian dari pokok apa? Mana ada buah durian dari pokok jerin? Ini buah zakum dari pokok apa? Pokok zakum lah. Buah rambutan dari pokok apa? Rambutan. Buah lansat dari pokok apa? Lansat. Macam tu. Ini buah zakum dari pokok zakum lah. Itu makanan orang neraka tau. La'akilu syajarin min zakum. Makanan mereka ialah buah-buahan daripada pokok zakum. Famali'una minhal butun. Dan makanlah mereka sehingga memenuhi perut-perut mereka. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Minuman mereka ialah air timah yang mendidih. Fasyaribuna syurbal him. Kata Allah dalam Quran ya. La'akiluna min syajarin min zakum. Makanan mereka ialah buah-buahan dari pokok zakum. Penuhlah perut-perut mereka dengan memakan buah zakum itu. Dan minuman mereka ialah daripada air timah yang mendidih. Timah tahu? Bukan nama orang timah ni. Nama logam.
Ya, dibakar sampai bercair. Itu minum air ni. Ya. Wasyaribuna alaihi minal hamim. Minumlah mereka laksana seekor himar dan keldai minum. Ya. Itu artinya buah zakum, iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Udahlah pahit berduri pula tu. Itu buah zakum ya. Pahit berduri, panas. Pahit berduri, panas. Iaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum itu, nescaya menggelegak segala isi perut mereka. Habis isi perut itu menggelegak. Ya. Nescaya menggelegak segala isi perut mereka itu, dan otak mereka itu, otak pun menggelegak, dan gusi mereka itu, gusi pun menggelegak, habis cair gusi itu. Dan keluar lidah apinya daripada mulut mereka itu. Itu di antara seksa yang dinampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu baginda menangis. Apa sebab? Akan datang kita baca sebabnya. Udah itu. Kita baca pula pengajaran yang keberapa? Ya. Kita baca